Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini Zul akan share satu kisah mengenai sahabat Rasulullah SAW yang mungkin kita dah biasa dengar dah. Kalau Zul sebut je nama ni, kau mesti macam wah, okey, kenal. Okey, nama sahabat ni adalah Abu Ubaidah. Itu nama gelaran dia. Nama betul dia adalah nama sebenar dia adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Kalau dipanggil Abu Ubaidah Al-Jarrah maka Zul akan ceritakan sedikit kisah tentang Abu Ubaidah ni. Apakah keistimewaan, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada sahabat Rasulullah ini, iaitu Abu Ubaidah. Okey, so dia sebenarnya banyak yang menceritakan tentang Abu Ubaidah ni, dengan sikap kepahlawanannya, dengan sikap taatnya. Dikatakan Rasulullah SAW berkata, Abu Ubaidah ni adalah seorang yang amin, iaitu jujur amanah. So mari kita terokai apa kisah yang menarik yang kita boleh dapat pengajaran daripada Abu Ubaidah ini. Okey, yang pertama, sewaktu Abu Ubaidah ni antara orang yang terawal masuk ke dalam Islam. Di mana selepas Abu Bakar masuk Islam, kemudian dia baginda, iaitu Abu Ubaidah masuk Islam. Nak jadikan cerita, semua peperangan dia join lah, daripada perang Badar, perang Uhud. Cuma ada satu perang ni, perang ni di mana antara perang yang selalu diingati oleh semua orang. Ini antara perang yang di mana Abu Ubaidah buat satu perkara ni, iaitu yang sungguh menyayat hati. Kalau kita sendiri dekat tempat, ataupun kita sendiri baca masa tu, ataupun kita berada di tempat Abu Ubaidah, mungkin kita tak mampu nak buat perkara ni. Di mana semasa perang tersebut, ada seseorang, Abu Ubaidah ni dia seorang yang berani gila berani tahapnya sampai boleh berlega-lega. Orang lain semua macam takut tergagak-gagak nak bunuh. Tapi Abu Ubaidah ni antara orang yang mendabik dada bukan mendabik dada sombong, maksudnya dia tak kisah apa dia nak bunuh semua tentera musyrikin masa tu. Tapi ada satu orang ni di mana Abu Ubaidah selalu elak daripada untuk bunuh orang tu, tapi orang tu still kejar Abu Ubaidah. Dan end up Abu Ubaidah ambil keputusan untuk bunuh orang yang kejar dia tu, sampai terbelah kepala. Persoalannya, siapakah orang yang dibunuh oleh Abu Ubaidah itu, yang selalu Abu Ubaidah untuk elak daripada membunuhnya? Itulah adalah orang yang paling rapat dengan Abu Ubaidah, cerita iaitu bapanya sendiri, iaitu Al-Jarrah. So Abdullah bin Al-Jarrah. So itulah di mana kalau kita fikir balik, bunuh bapak sendiri kot. Tapi nak buat macam mana? Apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, dia bertekad, dia kata, yang aku bunuh ni adalah bukan bapak aku. Yang aku bunuh ni adalah kemusyrikan yang ada dalam diri bapak aku. Itu yang dikatakan oleh Abu Ubaidah. Selantas daripada itu, Allah juga turut menurunkan ayat, iaitu dalam surah Al-Mujadalah, ayat 22 kalau Zul tak silap, di mana kat situ menceritakan bahawa mafhumnya, bahawa betul lah Abu Ubaidah itu dia kena berjuang, hatta kena bunuh sekali ibu bapa. Itu memang saranan daripada Allah SWT, perintah daripada Allah SWT. So daripada sudut kita, macam mana kita harungi contoh mak ayah kita tak bagi kita solat. So masa tu macam mana kita cater benda ni, macam mana kita solve the problem. Pada peringkat awal kita cubalah untuk menasihati, bagi tahu apa yang sepatutnya. Tapi Zul yakin antara kita tak ada lagi sampai mak ayah tak bagi solat So tapi nak diceritakannya adalah untuk diambilkan pengajaran adalah kita perlu berjuang. Walau bagaimanapun mak ayah kita mendesak kita, menghalang kita perlu untuk memahamkan mereka. Kemudian
Antara kisah yang diceritakan dalam Abu Ubaidah ni juga adalah di mana Abu Ubaidah ni juga seorang yang taat. Di mana sewaktu pemerintahan Umar Al-Khattab kan, dia ni Abu Ubaidah ni memang dia tak pernah langgar ataupun dia tak pernah, semua dia follow lah senang cerita. Tapi ada satu perintah ni daripada Umar yang dia tak follow. Di mana pada masa itu kawasan Abu Ubaidah orang kata dikena wabak taun, penyakit taun macam kita kan COVID-19 sekarang kan. Okey, masa tu tengah ada wabak taun dekat kawasan Abu Ubaidah. Pada masa itu Umar pun dia risau kan, sebab Abu Ubaidah ni antara orang kata pemata lah kan, seorang pahlawan yang macam tu. So amat sayang kalau Abu Ubaidah terkorban dalam penyakit taun itu. Namun demikian Umar pun hantarlah surat kepada Abu Ubaidah, di mana Umar kata, jika kau baca surat ni Abu Ubaidah, maka kau datanglah, kau keluarlah daripada kawasan tersebut. Namun apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah masa tu? Abu Ubaidah dia tulis surat balik, dia hantar kepada Umar. Dia kata bahawa aku tak boleh, perintah ni aku tak boleh nak turuti. Sebab apa? Aku tak mahu tengok kaum muslimin, tentera muslimin yang lain menderita dengan penyakit taun di sini. So dia rela untuk mati bersama dengan tentera muslimin yang lain. Nampak kan? Adakah kita sanggup kan dalam keadaan yang macam kita dah nampak mati tengah-tengah depan kita kan, adakah kita still nak mempertahankan ataupun kita nak bersama dengan yang lain, ataupun kita nak menyelamatkan diri kita? Sejujurnya mestilah kita selamatkan diri kita, betul tak? Tapi Abu Ubaidah memilih untuk bersama dengan tentera muslimin yang lain. Tak kala semua menderita kesakitan, masa tu Abu Ubaidah dia pilih untuk bersama mereka. Ini je satu perintah dikeluarkan oleh Umar yang tak dituruti oleh Abu Ubaidah. Lantas apabila Umar mendapat surat daripada Abu Ubaidah tu, Umar menangis. Kemudian sahabat lain pun pelik kenapa Umar menangis ni kan, tak pernah nampak. Lalu Umar kata ini lah pahlawan yang sebenarnya. So ada lagi banyak kisah di mana ada antara Abu Ubaidah turut dia mencabut. Masa tu Zul tak ingat perang apa, tapi ada perang tu Rasulullah ada dekat pipi dia ada baja. Kalau dalam kisah tu kata macam baja ke apa, ada 2 biji terlekat kat pipi Rasulullah masa tu. Kemudian masa tu Abu Ubaidah pun masa tu Umar yang nak cabut, tapi Abu Ubaidah kata, Umar ke Abu Bakar, tapi Abu Ubaidah dia macam request biar aku yang cabut kan. Masa tu Abu Ubaidah kalau kita standard kita mesti kita pakai tangan kan, cabut kan. Tapi disebabkan Abu Ubaidah takut Rasulullah akan rasa lebih sakit bila kita cabut pakai tangan, maka Abu Ubaidah decide dia gigit. Dia gigit benda tu, maksudnya guna gigi lah, bukan pakai tangan. So masa tu, masa cabut tu tercabut lah gigi Abu Ubaidah agak. Masa nak tarik tu kan, bayangkan sampai macam tu sekali. Dia tak nak Rasulullah tu rasa sakit. So reflect balik pada diri kita. Adakah kita sama ni kita pernah memikirkan setiap gerak geri kita ni adakah apabila Rasulullah masih ada sekarang ni, berada di tepi kita, adakah setiap gerak geri kita ni adakah Rasulullah berasa sedih ataupun Rasulullah berasa bangga dengan kita? Setelah apa yang Rasulullah sampaikan setelah apa yang Rasulullah juangkan, dakwah kita, dakwah Islam sampai ke generasi kita, adakah kita pernah memikirkan itu, semua itu kan? So dia balik pada kita lah. Kesimpulannya marilah kita sama-sama kita reflect balik. Memang sekarang dunia semakin tenat, memang sekarang masalah umat semakin bertambah-tambah, tapi apa inisiatif yang kita cuba ambil as kita seorang mengucap kalimah syahadah, yang kita mungkin dah banyak nikmat yang kita dapat sebenarnya. Nikmat kesihatan, terutamanya kita di Malaysia ni, alhamdulillah kes positif COVID-19 semakin hari semakin menurun, dengan jumlah yang terbaru kosong tempatan positif COVID-19 daripada orang tempatan kosong. Adakah kita pernah mensyukuri nikmat tersebut? Kalau sebelum ni kita macam selalu merungut PKP apa semua, tapi dengan nikmat yang kita ada ni, apa yang kita cuba gunakan? Adakah kita salurkan pada jalan yang betul, ataupun kita masih leka ataupun lalai dengan kehidupan dunia ni? So marilah sama-sama
kita improve diri kita, kita cuba untuk kita dekatkan lagi diri kita dengan Allah, kan? Dan insya-Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi mungkin itu saja daripada Zul, kisah pada hari ini iaitu Abu Ubaidah. Jadinya harapnya dapat manfaat dan dapat kita implementkan dalam hidup kita. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Stay tune.